Assalamualaikum warahmatullahi dan berjumpa lagi kita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teguh harap anda sihat sejahtera di mana-mana anda berada. Patuhi SOP di mana anda berada. Okey. Tanpa berlengah masa, hari ini kita akan sambung tajuk yang sebelum ni ya. Apa tajuk sebelum ni? Iaitu telekomunikasi di Malaysia. Sebelum ni kita ada belajar mengenai alat-alat telekomunikasi di Malaysia seperti telegraf, telefon, mesin telex, mesin fax, telefon bimbit dan telefon pintar. Okey, itu dah awak belajar pada video ya sebelum ni kan. Okey, hari ini kita akan sambung lagi sedikit mengenai kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Ini tajuk kita ya, telekomunikasi di Malaysia. Okey, ini kita akan sambung kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Pada yang video last hari itu, cikgu dah masukkan sedikit mengenai jenis satelit yang ada di Malaysia kan, iaitu satelit Razaksat dan juga satelit Viasat. Pertama sekali kita lihat pada komputer. Komputer ni sekarang ni macam cikgu hasilkan video ni menggunakan komputer untuk sampaikan kepada awak maklumat-maklumat, pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk menyampaikan maklumat. Komputer. Komputer merupakan alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perisian untuk kerja-kerja, mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira waktu dan tempat. Okey. Kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti pelayar laman web Google, Mozilla dan Internet Explorer berperanan besar dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Komputer semua orang tahu kan apa bentuk dia kan. Dahulu besar-besar, sekarang ni dah jadi komputer riba, dah kecil-kecil pun sekarang pun handphone pun dah seperti komputer, macam-macam jenis sekarang. Okey. Komputer ni tujuan utama dia untuk menyimpan, melindungi, memproses, memindah dan melihat serta mendapatkan maklumat tanpa mengira waktu dan tempat. Senanglah nak buat kerja. Macam yang cikgu buat kerja kat rumah cikgu hantar maklumat kat awak sekarang ni. Okey, awak buat kerja yang cikgu bagi, awak hantar balik kat cikgu. Itu boleh memberikan kolaborasi. Okey, antara awak dengan cikgu. Okey, senanglah kita untuk membuat sesuatu urusan ya. Seterusnya, Koridor Raya Multimedia MFC. Apa dia tu? MFC, Koridor Raya Multimedia. Perkembangan ICT mendorong penubuhan MFC yang berpusat di Cyberjaya. MFC bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan ICT tempatan. Ya, itu peranan utama dia. MFC ni bertujuan dia untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi untuk datang dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk memajukan ICT di Malaysia ni. Okey, boleh ya? MFC tu apa dia? Apa dia MFC? Koridor Raya Multimedia. Tu lambang dia kat dekat bawah tu. Nampak tak lambang dia ni? Yang cikgu ni. Ini lambang dia. Multimedia Super Corridor. Okey, lambang dia. Seterusnya kita lihat kepada rakaian jalur lebar berkerajuan tinggi. Apa itu jalur lebar berkerajuan tinggi? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara. Dahulu dalam
20 tahun lepas lah. Kawasan kampung cikgu tak ada pula rakanan internet. Sekarang ni dah ada 4G. Okay. Kita sedang tunggu 5G sekarang kan. Tapi 6G baru dah mula berkembang dah. Kita baru 5G. Nak tunggu. 6G dah mula diorang hasilkan. Nanti kita akan bincang kebaikan-kebaikan apa kemajuan internet ni. Inisiatif kerajaan untuk meneruskan memperkasakan capaian internet dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara seiring dengan hasrat merealisasikan sekurang-kurangnya 95% rakyat Malaysia mempunyai capaian internet. Ya. Awak tengok YouTube sekarang ni yang cikgu hasilkan ni menggunakan capaian internet. Kalau awak tak ada data, tak ada internet, tak boleh tengok YouTube. Kalau line awak 3G, tersekat-sekat macam ni. Sekat. Kalau cikgu cakap Suruhanjaya Komunikasi yang lancar kan. Cuba bayangkan kalau line awak rendah ataupun tak ada line, kurang line. Buffering je. Suruhanjaya Komunikasi. Apa tak? Tapi sekarang ni kalau jika telefon anda 4G tu dah settle dah masalah. Okey. Macam rumah cikgu pakai Maxis 30 Mbps. 500 orang lain pakai 500 Mbps pun ada, tapi cikgu kurang 30 Mbps pun okey dah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Yang ini cikgu dah cakap kepada awak pada video sebelum ni kan, iaitu mengenai satelit. Ingat tak satelit tu? Yang video sebelum ni, siri 1 tu. Satelit. Ya, betul. Penerokaan dalam sistem telekomunikasi memasuki satu dimensi baru. Dengan pembinaan satelit bumi yang pertama di Kuantan, Pahang pada tahun 1970 iaitu 6 April. Hal ini diikuti dengan pembinaan satelit bumi di Alor Gajah, Melaka, Samatan, Sarawak, Wilayah Pertuan Labuan, Berjaya, Selangor. Okey. Sedikit cikgu kongsikan di sini, mungkin awak dah tak berapa ingat mengenai satelit ni. Okey. Megasat 13 Januari 1996, Megasat 2 13 November 1996, Megasat 3 12 Disember 2006, 22 Jun Megasat 3A, Megasat 3B 12 September 2014. Okey. Tujuan utama di sini satelit ni memudahkan awak berkomunikasi, mendapatkan nak dapatkan maklumat ataupun informasi. Okey. Contohnya yang cikgu cakap dalam video sebelum ni kan, iaitu mewujudkan sistem televisyen utama iaitu All Asia Satellite Television and Radio Operator. Itu nama dia Astro. Sebelum ni cikgu dah cakap, kat sana main bola, contoh luar negara sedang main bola sekarang, pukul 3 pagi, pukul 3 petang, awak kat sini pukul 3 pagi. Contohnya, awak boleh live. Boleh live, tak ada delay apa. Maksudnya kita boleh tengok real. Bukan real lah, maksudnya kita boleh tengok secara apa, dia main pukul 3 petang, kita tengah malam. Okey, kita boleh tengok dia punya secara live lah. Ya. Okey. Selain itu, kita ada TV1, TV2, TV3 yang menyiarkan siaran digital berdefinisi tinggi, HD ya. Bila HD ni gambar dia cantik lah. Okay. Sekali lagi cikgu nak cakap, kita ada dua jenis satelit, iaitu satelit Tionsat dan Razaksat. Okay. Kedua-dua ni satelit ni adalah satelit mikro.
Okey. Tionsat dilancarkan pada 26 September tahun 2000. Tionsat juga tiga misi utama iaitu pencerapan bumi, uji kaji Cosmic Ray Energy Disposition Eksperimen CDEC, dan ketiga ialah aplikasi komunikasi. Razaksat pula dilancarkan pada 14 Julai 2009, merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik, menggunakan kamera berevolusi tinggi. Kedua-dua antara Tionsat dengan Razaksat ini merupakan satelit mikro. Boleh? Bagus. Awak boleh baca buku pada muka surat 93 ada. Ataupun awak boleh buat carian internet. Sekarang ni kita belajar mengenai alat telekomunikasi, awak pun ada capaian internet. Awak bolehlah buat dalam carian internet sama ada menggunakan Google Chrome ke, Mozilla ke, apa-apa browser mengenai satelit yang ada di Malaysia. Okey. Seterusnya kita lihat kepada kabel optik. Kabel optik. Yang gambar ni, ini ialah kabel optik. Kabel optik, okey. Kabel optik. Kabel optik. Boleh? Kabel optik. Kejap lagi. Nanti kita rehat kejap. Rakaian telekomunikasi di Malaysia meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dengan gelombang mikro. Merupakan kabel berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus. Digunakan untuk menyalurkan informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Kabel optik ni dia lebih stabil. Okey? Lebih stabil. Contohnya, sekarang ni awak guna handphone. Handphone awak guna wireless kan? Wireless tanpa wire. Okey. Sama ada awak guna rakaian mobil data ataupun menggunakan rakaian daripada wireless broadband kat rumah awak. Tapi bila signal bila awak kat luar ke, dalam rumah ke, jauh daripada modem ke, ataupun dalam rumah tu tertutup ke, signal dia kurang sikit. Kalau kabel optik ni dia stabil. Dia punya signal tu stabil ya. Selagi wire ni tak putus, dia stabil. Tak ada masalah. Boleh? Bagus. Telefon pintar ni semua orang ada lah. Semua orang ada. Saya rasa semua orang ada lah telefon pintar ni. Dalam gambar tu. Ini pun telefon pintar. Ini kecil je. Ni tak silap cikgu 1 GB ke 2 GB RAM dengan 16 GB ROM Yang ni cikgu punya sama sekali cikgu beli. Okey. Ini tab yang kedua dah berabuk apa tak? Berabuk keluar. Okey. Daripada Samsung. Jualnya cikgu dulu senang nak guna, tapi sekarang ni bila dah 3G dia tak, internet dia tak support, tak kuat lah dia punya provider dia, sebab dia punya apa, saya lupa chipset ke apa nama, tak lupa. Dia punya ni dapat 3G je. Okay, sekarang ni kita guna 4G kan, sekejap lagi dari yang dah guna 5G kan. Okey, maksudnya sepantas kilat, sepantas kemajuan itu tanpa menunggu kita. Kalau kita lambat dengan kemajuan tu, tertinggallah kita. Ni, cikgu nak tunjuk kepada awak. Inilah tab yang pertama sekali yang cikgu beli. Masa tu hebat lah. Dia nama Speedy ni. Okey, nama Speedy ni hebat lah zaman tu. Bayangkan, kat zaman tu, kat sini, ni 6 tahun lepas ke 7 tahun lepas macam tu. Lupa. Ni 8 tahun lepas tu. Kat sini ada apa? Letak SD card. Kat sini. Okey. Ini yang dulu punya charger dia bulat. Okey, macam charger yang awak tengok sekarang ni, dia cas lampu picit dan sebagainya. Kemudian
charger dia tukar kepada apa tak? Ni micro SD kan. Lagi maju dia dah keluar kepada Type-C. Kemudian Type-C ni pun dah ada 3.0 rasanya. Okey, ni. Tak. Kemudian yang sekarang ni walaupun guna Type-C juga, bateri ni fast charger. Okey, awak cas sekejap je dalam 15 minit dah mungkin dah jadi 30% atau 40%. Macam handset cikgu ni kalau cikgu cas dalam 20 minit dah 50% lah satu penuh. Okey. Dalam 1 jam tu dah penuh dah. Okey, yang baru ni lagi cepat, 65 watt pun ada. Okey, yang cikgu ni 35 watt rasanya. Okey. Maksudnya setiap hari ni dia tambah baik. Itu adalah salah satu apa perbezaannya lah. Macam ni pula dari segi kamera. Ni. Kamera ini berapa 1 megapiksel ke berapa aku lupa dah. Ambil gambar muka cikgu nampak pecah-pecah je ni. Yang ni dulu punya. Okey, tag ni dulu. Okey. Ini pun sama. Ambil gambar okey, tapi tak kualiti tak sharp. Kalau sekarang ni saya pakai yang ni gambar pun besar 2000 lebih megapiksel. Okey. Ini 64 megapiksel pun bila dah makin kecil dia punya tu dia lagi sharp dia punya gambar. Apa tak? Dia punya setiap perbezaan tu selari dengan peredaran zaman. Tak sempat kita nak kejar tengok. Okey. Nampak? Tak sempat kita nak kejar. Last sekali kita tinggal nampak ni. Ni. Ini power bank. Power bank sekarang ni pun yang ni daripada jenama apa ni? Limat rasanya. Remake. Okey. Ini power bank ni yang satu lagi saya lupa tak letak mana. Okey. Yang dulu dia tak ada untuk fast charger. Yang ni power bank ni fast charger. Dulu yang fast charger setahun lepas tak silap cikgu 140-150 harga. Sekarang ni kita tahu tak berapa ringgit ni? RM30 fast charger. Fast charger ni sesuai lah pakai untuk handset yang menggunakan fast charger juga. Nampak tak? Fast charger power bank sesuai dengan fast charger handset. Kalau awak pakai power bank yang biasa dengan fast charger handset, tak lambatlah dia punya apa? Bateri nak penuh. Dia sebenarnya selari. Okey, cikgu tak pandai nak hurai mengenai telefon ni. Cuma cikgu nak cakap masa tu cepat sangat dia bergerak. Okey, seimbang dengan situasi semasa. Okey, seterusnya kita lihat kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Syarikat telekomunikasi. Ya, gambar besar ni adalah gambar TM ya. Telekom Malaysia. Telekom Malaysia ni menyediakan talian tetap memajukan industri telekomunikasi negara, syarikat telekomunikasi swasta. TM ni ramai, kebanyakan rumah pakai broadband dia. Awak boleh tengok sendiri ada 30 Mbps, 300, 500, macam jenis lah Mbps. Okey, dengan kelajuan. Mbps ni penting untuk kelajuan. Kalau awak nak main game ke streaming ke, kalau Mbps lagi banyak, lagi besar dia punya tu, lagi laju. Okey. Seterusnya, kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Apa pentingnya telekomunikasi di Malaysia? Apa pentingnya bagi awak? Bagi awak apa yang penting? Kita lihat satu persatu ya. Mengeratkan silaturahim. Betul. Macam sekarang ni PKP tak boleh balik kampung. MCO 2.0 tak boleh keluar rumah. Cikgu nak tanya awak sihat ke tak sihat? Nak tanya nenek ke, nak tanya mak ke. Hello mak, sihat ke tak sihat? Nampak tak? Senang. Dengan adanya ni kita boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Kita nak tahu, kita boleh buat video call. Okey? Senang kan? Ya, bagus. Seterusnya kita lihat kepada dapat berhubung dengan siapa saja di seluruh dunia. Betul, memang betul. Cikgu duduk kat sini, cikgu berhubung dengan awak contohnya buat Google Meet. Awak dapat lain, cikgu dapat lain. Boleh kita berhubung face to face, muka ke muka. Okey, nampak? Benda ni maju. Pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik. Betul. Sekarang ni senang cerita macam ni lah. Pengurusan dan pentadbiran negara. IC pun tak silap cikgu dah ada boleh
daftar untuk yang apa, boleh baca lah. Tapi berkenaan EIC tu dia boleh buat pada laman web JPN lah. Okey. Segala-gala pertanyaan ke, awak nak hubungi ke yang MOE tu, banyak boleh guna sistem ni. Okay, dia akan melancarkan dia punya pentadbiran negara. Okey. Banyak sebenarnya. Nanti awak boleh cari saja sistem-sistem yang mengenai kerajaan banyak. Polis ke, apa, bomba ke, semua ada sistem dia. Okey, KPN sendiri pun ada sistem dia, okey. Macam APDN awak. Sama juga. Cikgu sebenarnya awak datang sekolah. Dulu cikgu isi manual ke buku. Lepas tu 3 tahun lepas tu, 3 tahun lepas aku lupa dah. Pakai internet. Isi bawa handphone, tekan-tekan, awak hadir, tekan-tekan, tu in data. Sekolah dapat, KPN dapat, semua dapat maklumat tu. Betul tak? Senanglah pengurusan dia. Tidak membebangkan. Okey, seterusnya meningkatkan integrasi dan perpaduan kaum. Betul. Kita boleh berkomunikasi, boleh mengeratkan silaturahmi antara kita. Okey. Peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan melalui kos pembelajaran e-pembelajaran. Betul. Awak nak buat kursus online banyak ada. Okey. Betul ni. Awak boleh buka je apa kursus awak nak. Semua ada pelbagai jenis ya. Peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni. Cikgu hasilkan PowerPoint, cikgu buat pembentangan. Awak boleh dengar seperti dalam kuliah. Seperti dalam pembelajaran dalam kelas. Tapi sebenarnya dengan yang macam ni awak lebih cepat lagi untuk memahami. Kenapa cikgu ada letak dia punya poin-poin yang ringkas kat sini, awak boleh nampak terus. Okey, daripada cikgu tulis kat whiteboard tu kan. Awak nampak sikit, kuliah tak cantik. Yang sini cantik, nampak tak? Ada warna-warni pelbagai, nampak tak? Dia lebih interaktif lagi. Okey, seterusnya. Kita lihat data dapat disimpan dengan selamat dan segera. Ya, cikgu boleh save dalam Google Drive. Boleh nak save dalam cikgu punya laptop. Boleh dalam telefon. Boleh awak nak upload dalam telefon awak sendiri pun boleh. Cikgu tak marah pun. Boleh masuk. Okey. Di mana-mana awak nak simpan boleh. Okey. Sekarang ni, kalau macam Xiaomi ni. Xiaomi sendiri pun ada store dia punya. Tapi kecil lah. Okey. Banyaklah telefon-telefon yang lain ada store dia sendiri. Untuk buat simpan. Okey. Urusan kewangan dan perkhidmatan perbankan di atas talian membolehkan kita menguruskan wang di seluruh dunia dengan mudah. Betul. Tengok ni. Okey. Tengok ni. Dulu beratur pergi bank. Zaman cikgu SPN dulu, cikgu duduk asrama. Kena nak ambil duit batu wang, cikgu kena pergi ke pusat bandar. Naik bas tu pusat bandar, jalan kaki, beratur dekat bank. Baru boleh balik. Bayangkan, beratur tu dah berapa lama dah. Hanya nak ambil RM1. Okey. Sekarang ni, buka ni. Tekan. Lepas tu, cari, download saja bank mana-mana awak nak. Okey. Contohnya cikgu ambil Maybank. Tekan. Apa tak? Keluar macam ni. Okey. Cap jari je sekarang ni. Cap jari. Tengok. Nampak dah lulus. Senang kan? Itu maksudnya semua dalam ujung jari. Ribu jari je. Ribu jari je semua. Ribu jari je. Tak dah keluar. Boleh transfer. Boleh masuk duit. Okey, seterusnya. Tanpa berlengah masa, kita lihat mengenai pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperolehi dengan melalui internet. Ya, awak hari-hari dengar berita dari seluruh dunia macam-macam di plastik kalau apalah. Semua ada kan? Di mana-mana yang berlaku akan masuk kat dalam ni, sama ada dalam Facebook awak ke, dalam surat khabar ke, dalam Google ke, boleh cari saja. Okey, pelbagai injil-injil carian Okey, seterusnya kita lihat kepada siaran langsung melalui aplikasi. Yang macam aku cakap tadi, kita boleh live
awak nak tengok bola di luar negara, Piala Dunia ke apa-apa, menyanyi ke apa ke, dia orang tengah buat live tu, kita boleh tonton. Sama saja. Kalau dia gerak macam ni, kita sini pun gerak macam ni. Okey. Cuma waktu dia berbeza. Mungkin yang sebab kita punya garisan longitude lain lah. Jadi dia mungkin yang 3 pagi, kita mungkin yang 3 petang ke macam tu lah. Tapi kita boleh tengok live. Seterusnya, um, seterusnya segala urusan kerajaan. Okey, settle dan swasta. Segala urusan kerajaan dan swasta lebih cepat dan efisien. Seterusnya kita lihat kepada satelit cuaca, ramalan memberi ramalan cuaca, fenomena, alam serta tempat dengan terperinci ya. Satelit cuaca dalam handset awak pun ada sebenarnya. Tekan sini. Okey. Jauh cari. Nampak tak? Nampak tak? Handset Cikgu letak kat sini. Ada cuaca. Ini muka depan handset Cikgu. Atas ni Cikgu ada letak cuaca. Tekan sini. Dia keluar. Nampak tak? Hari ni sekarang ni mendung. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak? Cikgu boleh tahu kat sini. 5 ramalan cuaca. Cikgu nak detail ke, cikgu tekan lagi kat sini. Dia keluar macam ni. Nampak tak? Semua dekat depan mata awak. Depan tangan awak. Di tangan awak semua ni. Di tangan awak. Sekecil-kecil ni. Satu dunia ada dalam ni. Okey. Sebab ni hebat awak. Zaman awak, generasi awak hebat. Okey. Terbaik. Terbaik. Okey, seterusnya. Okey. Kita lihat kepada, ini kalau awak tengok gambar ni pun awak dah tahu kan. Dalam handset awak tu ada pelbagai-bagai apa yang awak nak ada semua kat situ. Cuma baik buruk bergantung kepada awak, bagaimana awak nak olah, bagaimana awak nak sesuaikan, bagaimana awak nak mengawal awak punya. Okey. Kesan positif telekomunikasi. Ya, kita lihat dahulu e-perbankan. E-perbankan boleh dijalankan di mana-mana sahaja. Betul. Mana cikgu tunjuk tadi kan? Cikgu nak transfer duit kat sini, cikgu ambil handset cikgu, transfer. Nak pakai laptop pun boleh, nak pakai tab pun boleh, nak pakai tab lagi yang besar lagi ni pun boleh. Nampak tak? Semua boleh. Janji ada internet, jalan. Okey. Seterusnya, gambar tu dah tulis dapat pay. Di hujung jari saja. Multimedia interaktif memudahkan sistem pelajaran. Ya, multimedia interaktif ni, jatuh pay cikgu. Cikgu dah jatuh. Okey, tak apa. Multimedia interaktif memudahkan sistem pembelajaran. Betul. Macam ni. Nampak tak? Ada senang cikgu nak, ada gambar, ada keterangan, cikgu terangkan. Senang. Jelas. Kalau awak perhatikan. Kita ada WLFrog. Dulu kita ada WLFrog. Lepas tu sekarang ni kita pakai D5. Ni macam yang cikgu buat-buat ni, cikgu upload dalam D5. Awak boleh tengok kat situ. Kat D5 tu ada pelbagai aktiviti. Tolonglah buka. Tolonglah buka aktiviti D5. Kalau tak ada ID, minta dengan cikgu kelas. Cari ID MOE awak tu, boleh buka D5. Dalam sini ada pelbagai-bagai. Cikgu pun banyak masukkan kat sini. Maklumat-maklumat dan sistem pembelajaran. Tak semestinya kita tengok saja Google Meet je, tak. D5 ni banyak main peranan dalam pembelajaran sebenarnya. Dia ada banyak aktiviti yang menarik kat D5 ni. Cuma selalu guna. Okey? Bagus awak. Seterusnya, telesidang interaktif maya, bersemuka secara maya. Okey. Sekarang ni kita pakai Google Meet lah, senang. Google Meet ke Zoom ke, okey.
Perkhidmatan tali kesihatan pesakit boleh diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh menggunakan telekomunikasi maklumat. Ya, itu pentingnya salah satu kepentingan kita nak 5G. 5G tu salah satu penting 5G. 6G lagi bagus. Okey. 6G lagi cepat lagi bagus. Kenapa? Macam ni. Uh, kita pakar tak ada, awak sakit. Awak nak belah kat sini. Okey, nak belah sini, nak belah sini. Okey. Kita ada doktor, doktor kat sini. Doktor pakar dekat Amerika. Kita boleh buat live. Okey, ambil pisau, potong, jahit. Tu buat live. Dia tak ada terlekat-lekat, tak ada tersekat-sekat. Biasanya kalau 4G ataupun 3G, okey, macam ni. Saya cakap macam ni. Hello, apa khabar? Itu awak dengar. Hello, contohnya 3G dulu. Hello, apa khabar? Macam tu. Tapi kalau 4G, hello, apa khabar? Awak sampai macam tu. Kalau 5G, hello, apa khabar? Tu sampai. Maklumat tu sampai. Tak, gap line dia terlalu sikit. Kalau tadi yang 3G macam ni contohnya. Hello, apa khabar? Baru sampai. Kalau yang ni 4G, hello, apa khabar? Laju sikit. Kalau yang 5G, hello, apa khabar? Tu laju. Katalah maksudnya maklumat tu sampai dengan sepantas. Okey, sepantas. Itu salah satu kebaikan dia juga. Banyak lagi kebaikan ni. Awak cari saja. Kebaikan 5G. Cari dalam internet. Buka Google, sama ada Chrome ke Mozilla. Cari kebaikan 5G. Okey, seterusnya. Kerajaan rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan cepat. Ya. E-dagang, perkhidmatan jual beli di atas talian. Ini paling banyak sekali guna. Sekarang ni PKP ni, cikgu sendiri 5 kali buka je lah, tak beli. 5 kali saja buka Lazada, 5 kali buka Shopee satu hari. Tak beli pun. Okey. Ni gambar Lazada, Shopee. Sebelah-sebelah ke, dua-belah ke, banyak pembelian berlaku. Okey. Ini antara yang famous lah sekarang. Shopee, Lazada, ada Alibaba lagi, ada lelong.com, mudah macam-macam lah. Ini yang famous sekarang. Okey. Awak tak? Nak beli apa? Awak nak beli daripada, contohnya nak beli buku. Boleh oleh Shopee. Mungkin ada lagi murah. Mungkin apa tak? Apa-apa awak nak boleh cari dalam Shopee dan Lazada ni. Itu ialah e-dagang, perkhidmatan dan jual beli di atas talian. Okey. Seterusnya, peluang pekerjaan dan perkembangan pesat dalam pelbagai sektor mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Ya. Tak kira lah daripada apa-apa pekerjaan pun kita boleh cari, kita boleh teroka. Dunia tanpa sepadan dan maklumat dapat diperolehi dengan mudah dan cepat melalui internet. Betul. Apa-apa maklumat yang nak cari, awak akan dapat menggunakan internet je. Ada internet, awak boleh cari apa-apa maklumat. Okey ya. Kesan negatif. Ini penting. Kesan negatif ni penting. Kesan negatif ni penting ya. Kesan negatif. Kesan negatif. Okey. Kesan negatif telekomunikasi. Maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan kabar angin sukar ditapis. Ya. Perkara-perkara ni sukar yang kita nak tapis. Saya awak buka saja Facebook awak, cari bahagian surat khabar Metro ke, Sinar ke, Berita Harian ke apa ke. Kau baca bahagian komen. Macam-macam dia komen. Perkara tu betul ke tak betul lagi, dia orang komen dulu. Contohnya si A ni tak buat apa-apa. Yang komen tu beratus-ratus kata si A ni dia nampak lah, dia ni lah. Itulah benda-benda yang berlaku sekarang ni. Bila terlalu banyak kesenangan. Elakkanlah. Saya cakap elakkanlah. Janganlah cari pasal. Janganlah benda yang kita tidak tahu betul ke tidak. Elakkan buat macam ni. Okey.
Kita cari yang betul-betul dulu, baru kita nak bagi tahu kawan-kawan pun bolehlah kalau benda tu betul. Okey. Tapi cari yang betul-betul lah dulu. Ini belum apa-apa dah sebarkan. Belum apa-apa dah sebarkan. Sampai bila? Apa akan berlaku pada kita? Macam ni. Sampai senang je. Okey, kawasan kena ambil senang yang biasa dimainkan. Okey, kawasan ceras akan dikenakan PKPB. Oh, bergebuk-gebuk orang lari. Sedangkan maklumat tu dia ambil dari mana tak tahu lagi. Kita tunggu keputusan daripada KKM ataupun apa yang badan-badan yang diberi kuasa untuk bercakap. Okey. Ini akan menyebabkan kita pening berlakunya. Yang paling senang ni. Bila sebut saja kita ambil yang PKB PKP 3.0 itu, ada lagi yang beli secara beratur panjang-panjang, berebut-rebut pergi beli. Sedangkan barang tu ada. Macam tu lah. Relax. Kita kena tapis dahulu. Okay. Tapi lagi. Baru kita buat rumusan. Jangan kelang kabut. Okay. Jangan pakai ambil letak. Itu akan menyebabkan kegusaran pada orang lain. Okay. Boleh. Isu pencerobohan dan pencurian maklumat dalam sistem pakaran data secara atas talian. Ya. Ini pakaran data atas talian. Cikgu kena sekali ini cikgu pengalaman cikgu lah. Ada satu kad kredit cikgu tu. Ada pembelian sebanyak 202 kali katanya. Okey, dilakukan tanpa cikgu ketahui. Sebelum tanpa mesej. Anda membeli apa di iStore macam tu lah, 2 kali sampai. Okey. Cek baki dah kena potong. Pasal cikgu 400 ke, satu orang lupa dah. Okey, cikgu relax, sama sekali relax. Ambil nombor phone bank, cari nombor telefon bank. Biasanya di kad bank ada nombor telefon bank. Dia call bank. Hello cik, kita beritahu. Saya tak ada buat pembelian apa-apa, bla 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 bla. Lepas tu, bank cakap, okey, tak ada masalah. Dia buat siasat tak. Dia pun kembalikan duit kepada cikgu balik. Maksudnya, apa-apa pun kita kena relax. Relax dulu, tenangkan dulu. Jangan kelang kabut macam ni, jangan kelang kabut. Relax saja. Okey? Isu pencerobohan ni dan pencurian maklumat ni banyak berlaku sekarang ni. Banyak berlaku. Okey? Banyak berlaku. Baiklah, kita sambung lagi. Awak boleh rehat-rehatkan mata sambil-sambil tengok video yang cikgu berikan ni. Awak rehatkan mata. Stop sekejap, pause sekejap. Rehatkan mata, minum-minum air. Sambung balik. Kita belajar dan jaga kesihatan. Itu utama. Okey, seterusnya kita lihat pada apa ni? Terdapat maklumat yang tersebar di laman sesawan tidak tepat. Betul. Sekarang ni banyak maklumat yang tidak tepat. Awak bolehlah kaji dahulu apa masalahnya, di mana kesahihannya, baru buat rumusan ya. Gambar ni menggambarkan hampir setiap sudut dunia ni menggunakan carian ni. Memudahkan kita berurusan dalam apa-apa perkara. Okay, penggunaan alat telekomunikasi secara vertikal ini penting ya. Penting. Kita nak buat sesuatu tu kena ada vertikal. Penggunaan alat telekomunikasi secara vertikal. Bagaimana kita boleh buat secara vertikal? Ini pertama sekali.
menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Contohnya MP sekarang ni. Ini ada manfaat untuk ilmu awak. Okey? Hmm, banyak perkara-perkara yang boleh bermanfaat. Buat YouTube dapat duit, buat blogger dapat duit. Ada yang ada yang bermanfaat lah. Awak buat perkara tu ada manfaatnya. Okey. Elakkan daripada menyentuh isu sensitif yang melanggar undang-undang dan norma. Betul. Ini elakkan. Awak nak mesej kawan awak ke, nak apa, nak publish sesuatu ataupun nak up sesuatu, elakkan daripada menyentuh isu sensitif dan yang melanggar undang-undang serta norma. Okay, ingat perkara tu. Lagi, mendukung Akta Komunikasi Multimedia 1998 ini. Kita ada akta. Awak jangan main-main. Nak pakai hentar, nak pakai tulis sebrono je. Nak pakai tulis je. Kita ada akta ya, akta komunikasi ya. Awak boleh didakwa kalau awak salah MCMC. Cari apa tu MCMC. Kita dah tahu tadi. Elakkan dari mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Ni hacker ke apa ke. Banyak faktor lah ni. Okay. Kita sebenarnya dalam kelompok yang ramai ni, itu yang bahayanya. Kita tak tahu apa kesannya satu perkara yang kita post tu kepada orang lain ataupun masyarakat ataupun negara ataupun keluarga kita. Hanya satu post saja boleh menyebabkan banyak masalah. Kena pasti kebenaran dan kesahihan sesuatu berita dalam internet. Ya, ini penting. Kita kena pasti dahulu kebenarannya. Berita itu sahih ke, tak sahih ke, kita perlu kena pasti dahulu. Sebelum kita postkan ya. Awak jangan main petik je semua. Kena kaji dulu. Kena pasti dulu. Tidak mendedahkan hal-hal peribadi dan kata laluan kepada umum. Ini penting. Jangan. Cikgu hal-hal peribadi ni ramai dan cikgu rasa cikgu kena bagi sikit penerangan pada awal. Sikit. Tidak mendedahkan hal peribadi kepada orang lain. Awak tak payah nak ambil yang susah, ambil yang senang je. Contohnya, saya keluar rumah hari ini pergi IKEA. Contoh. Maklumat tu kalau boleh menyebabkan kalau ada penjahat ataupun apa-apa saja, sama ada maksudnya kalau rumah awak dah tak ada orang. Satu, dia boleh datang curi ke apa ke. Awak pergi IKEA. Maksudnya kalau orang nak sambung awak, orang nak tangkap awak, boleh cari awak di IKEA. Banyak perkara. Benda yang kecil tu sebenarnya boleh menjadikan besar. Bagi awak kecil. Awak suka-suka je satu. Okey. Tapi tanpa awak sedari, awak dah memerangkap diri awak. Itu bahaya. Bersopan santun dan berhemah sewaktu berkomunikasi. Betul. Ini contohnya macam ni. Cikgu angkat tangan. Apa pandangan awak? Apa pandangan awak? Cikgu angkat tangan. Nampak cikgu angkat tangan. Cuba tengok gambar cikgu ni. Cikgu angkat tangan. Apa awak fikirkan sekarang? Okay. Ada yang fikir, hanya cikgu angkat tangan saja. Hanya yang fikir, cikgu nak rehat. Nak berhenti rehat. Ada orang fikir, cikgu angkat tangan. Nampak tak ni?
tabik rumah. Ada orang fikir, cikgu angkat tangan, menggambarkan 5 saja. Tak ada apa-apa. Nak beritahu 5 jari je. Ada orang fikir, cikgu angkat tangan untuk tampar orang. Nampak tak? Hanya angkat tangan boleh menyebabkan banyak perspektif yang berbeza-beza di kalangan awak. Jadi, sopan santun berhemah waktu berkomunikasi ni penting. Sebelum awak nak post ayat-ayat tu, tengok adakah ayat tu elok atau tidak elok. Kaji sekali lagi, baru post. Sebab dia memberikan pandangan yang berbeza. Okay? Seterusnya, hargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan aktiviti plagiat. Aktiviti plagiat ini copy paste lah. Awak ambil dalam blog orang lain, copy paste dalam blog awak, kemudian publish atau masuk ke hantar ke laman internet. Itu salah satu plagiat. Aktiviti copy paste orang punya. Jangan buat. Awak buat idea awak sendiri. Okey.